Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nurliana binti Nasharuddin. Nombor matrik saya ialah D2023110674. So, pada hari ini saya akan membuat video tentang tugasan 3, iaitu video pendek tentang teori anomi dan akan menerangkanlah sedikit sebanyak tentang teori ini. So, yang first saya akan terangkan tentang teori anomi, iaitu anomi ni nama kata lain dia ketegangan. So, apa yang diceritakan dalam teori ini, dia menjelaskan bagaimana faktor sosial dan budaya boleh membawa kepada tingkah laku deviant dan jenayah dalam masyarakat. So contoh jenayah yang ada seperti ketagihan alkohol, ketagihan dadah, bunuh diri dan juga gangguan mental. So macam mana diorang boleh terlibat dalam teori anomi ni? Siapa yang terlibat dalam teori anomi ialah orang yang terputus daripada masyarakat kerana mereka ni tidak lagi melihat norma-norma dan nilai-nilai yang mereka cintai dicerminkan dalam masyarakat itu sendiri. Ini membawa kepada mereka mempunyai perasaan bahawa seseorang itu tidak tergolong dan tidak bermakna dihubungkan kepada orang lain. Bagi setengah pihak, ini mungkin bermakna bahawa mereka berfikir peranan diorang ni ataupun identiti mereka ni tidak lagi dihargai oleh masyarakat. Oleh sebab itu juga anomi dapat memupuk perasaan bahawa seseorang tidak mempunyai tujuan, menimbulkan keputusasaan, kemudian dan menggalakkan penyimpangan dan kejahatan itu berlaku. So dalam percubaan untuk menerangkan bentuk tingkah laku menyimpang ini atau deviant ini, teori anomi ni dia menceritakan menunjukkan bahawa kadar rasmi penyelewengan memuncak di kalangan orang miskin, iaitu tadi orang kelas bawahan yang menghadapi tekanan terbesar kerana yang menghadapi tekanan terbesar untuk penyelewengan dan hanya terhad. Okey, dekat sini merupakan dua kita panggil dia tokoh yang dua tokoh yang ada di dalam teori anomi ini. Yang pertama dalam gambar yang ditunjukkan ini merupakan tokoh yang diberikan nama ataupun ahli sosiologi Perancis, nama dia Émile Durkheim, iaitu orang yang pertama kali memperkenalkan teori ini, dan juga dia pernah berceritakan tentang ini dalam karyanya iaitu Suicide pada tahun 1897. Manakala di gambar yang kedua merupakan seorang ahli sosiologi daripada Amerika iaitu Robert K. Merton. Dia ni yang membangunkan dan mempopularkan teori anomi ini pada pertengahan abad yang ke-20. Okey, sekarang ini saya akan menerangkan 5 mood penyesuaian individu yang berbeza kepada anomi. So terdapat 5, iaitu yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian ini ialah tentang konformis ialah individu yang menerima matlamat budaya masyarakat. Contoh tentang kekayaan kerajaan dengan cara yang sah. Dengan cara yang sah tu contohnya pendidikan dengan hasil usaha kerja keras untuk mencapai satu matlamat. Mereka ini dia tidak terlibat dalam tingkah laku deviant kerana diorang ni mendapatkan hasil usaha diorang dengan usaha diorang sendiri, dan diorang tahu untuk mendapatkan semua benda ini diorang perlu berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diorang nak. Yang kedua pula, pemberontakan. So untuk pemberontakan ni mereka mungkin berusaha untuk menubuhkan struktur sosial yang baru atau banyak yang diubah suai. Mereka ni juga dia sering cuba untuk menetapkan maklumat dan prosedur baru yang akan mengubah struktur sosial dan bukannya cuba untuk mencapai maklumat yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Contoh dalam pemberontakan ni kita boleh bagi seperti radikal politik dan revolusioner yang mengamalkan jenis penyelesaian yang deviant ini. Untuk yang ketiga pula ia ritualism. So untuk ritualism ni, dia orang ni mematuhi norma masyarakat tanpa sebarang jangkaan untuk mencapai matlamatnya. So ritualis ni ialah orang yang mematuhi jangkaan umum masyarakat tetapi tidak fikir mereka akan mencapai kejayaan tersebut. Mereka menjalani kehidupan seharian
dan tidak merasakan keperluan untuk menyimpang daripada norma sosial. Diorang mungkin tidak pernah terfikirlah untuk membuat sesuatu yang jahat atau melakukan jenayah, walaupun orang sekeliling mungkin akan berkata diorang boleh dapat manfaat atau boleh dapat benefit daripada something yang diorang buat tu, tapi diorang tak pernah fikir pun untuk melakukan sebarang jenayah itu. Yang keempat pula ialah inovasi. Untuk inovasi ini pula, diorang ni menerima maklumat budaya tetapi menolak atau mengubah sesuai cara yang sah untuk mencari matlamat tersebut. So, diorang ni mungkin menggunakan cara yang tidak konvensional atau jenayah seperti kecurian atau penipuan untuk mencapai kejayaan tersebut. So, biasanya orang-orang yang terlibat dalam mood inovasi ni ialah golongan miskin. Kerana diorang ni, golongan miskin ini mendapati peluang mereka sebahagian besarnya terhad kepada buruh kasar yang sering membawa stigma sosial. So, status dan pendapatan yang rendah menghalang mereka daripada bersaing untuk mencapai maklumat yang diukur dengan piawaian nilai yang ditetapkan. So, oleh itu, diorang ni mungkin terlibat dalam jenayah sebagai cara alternatif untuk mencapai matlamat tersebut. Dalam erti kata lain, diorang tahu yang diorang tak boleh nak dapatkan something, apa yang diorang nak, matlamat tersebut. Jadi diorang cari cara lain walaupun diorang tahu tu cara yang salah. Tapi sebabkan diorang terdesak, diorang terpaksa gunakan cara yang salah tu. Seperti yang saya kata tadi, seperti mencuri. Dan yang terakhir sekali ialah retrietism. So, untuk yang mood yang terakhir ni mewakili penyelesaian kepada ekonomi yang secara ketara, meninggalkan maklumat budaya yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan cara diinstitusikan untuk mencapainya. So, apa yang kita boleh cakap tentang mood yang terakhir ini ialah secara lebih detail ialah seorang individu dia mungkin bergerak ke arah retrietism selepas menghayati sepenuhnya matlamat budaya kejayaan, tetapi mendapati ia tidak tersedia melalui cara institusi yang mantap. So, tekanan dalaman menghalang seseorang daripada menyesuaikan diri melalui inovasi, jadi kecewa dan cacat. Dia menerima pakai peranan yang kalah dan malah ditarik balik. So, orang itu dia akan berundur dengan menjadi ketagih kepada dadah atau alkohol atau melarikan diri melalui gangguan mental, atau yang paling teruk sekali ialah dengan membunuh diri. So, retrietism ni dia mewakili bentuk penyelesaian peribadi dan bukannya kumpulan atau subbudaya. So, walaupun orang itu mungkin mempunyai hubungan dengan orang lain yang menyelesaikan diri dengan konflik yang sama dalam cara yang serupa, tetapi retrietis ni menggabungkan penarikan emosi dengan juga menarik diri dalam kehidupan sosial atau kehidupan itu sendiri. So, apa yang kita boleh cakap untuk mood terakhir ni, basically diorang ni dah ada semua benda. Diorang dah ada pendidikan tinggi, kerjaya yang bagus, tetapi mungkin mendapat tekanan yang sangat tinggi oleh masyarakat ataupun mungkin di tempat kerjanya atau sebaliknya, membuatkan diri mereka menjadi penat ataupun kita boleh cakap burn out lah. Bila dia burn out ni dah tak boleh nak accept apa kehidupan diorang, mungkin diorang akan menjadi salah memilih jalan, dan macam saya cakap tadi boleh membawa mereka ke benda yang buruk seperti mungkin mengambil dadah atau alkohol dan menjadi ketagih, ataupun mungkin diorang boleh mendapatkan gangguan mental dan ataupun yang paling teruk sekali membunuh diri. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.